Ada satu orang makcik di kampung saya dulu. Nah, makcik kampung ni bukanlah ustazah mengajar-mengaji apa, tak ada. Tapi dia ni suka, rumah dia depan sekolah. Kalau budak-budak balik sekolah tu, sambil-sambil nunggu mak bapak datang apa, dia buat aiskrim Malaysia tu yang panjang-panjang tu. Alah, aiskrim TO, aiskrim Milo, agak melen-melen air sarapan apa tak tahulah. Dia bagi budak. Bagi budak. Ketika dia meninggal, Masya Allah, meninggal pula pagi Jumaat, hujan gejah-genyai, urutkan. Orang tengok. Betul lah, banyak sedekah, banyak menolong orang ni ada kemuliaan. Sedekah ya tuan-tuan, banyak sungguh manfaatnya. Baik, itulah hadirin hadirat sekalian. Ada orang yang kita nampak hidupnya ini macam gaya hebat sangat penampilannya, semenggak dengan gaya jubah, serban, dengan kopiah macam-macam. Tapi kematiannya nampak biasa-biasa saja. Ada orang nampak biasa saja tapi kematiannya luar biasa. Ini Nabi pun pernah sebut, innar rajula la ya'malu 'amala ahli jannah fima yabdu wa huwa min ahli nar. Kau akan jumpa satu zaman orang yang kau tengok, wah, pakaian macam ahli ibadah luar biasa sekali dengan serban, dengan jubah macam-macam. Tapi rupanya dia tu ahli neraka, kata Nabi. Tetapi wa inna rajul la ya'mal amala ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Tapi kau akan jumpa pula orang yang nampak biasa-biasa saja. Sampai orang pun tak pandang pun pada dia. Orang tak hormat pada dia. Tapi wa huwa min ahli jannah. Dia sebenarnya ahli surga. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari susun dalam kitab Al-Jihad Wasiyar. Bab jangan mudah mengatakan orang ni mati syahid. Ni mati syahid, ni mati syahid. Tak, kita tak tahu amalan ni. Jadi kalau nak selamat, banyakkanlah bersedekah. Tapi kita doa kepada Allah, kalau tak dapat mati hari Jumaat pun, matilah dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah mati meninggal tepi jalan seorang-seorang. Orang tutup dengan sok kabur Cina, tak syok lah mati. Tak berapa syok, tak berapa nampak kehebatan. Tutup dengan sok khabar balik tulisan Melayu ke berita harian, okey, sok khabar Cina tutup letih, komen tutup letih. Biarlah ada kemuliaan sikit. Kadang kita fikir, kenapa Allah Ta'ala memuliakan sangat orang yang bersedekah ini? Sebab kita menggembirakan orang. Allah Ta'ala ada sayang makhluk dia, tapi dia tak bagi makhluk dia rezeki direct. Bagi contoh, depan saya ni ada air mineral, Muara nama dia. Rezeki ni daripada Allah, ya. Tapi siapa yang tolong letakkan? Datang kuasa masjid. Jadi orang yang meletakkan bagi pihak Allah, itu Allah sayang dia. Allah tidak beri air ni keduk-keduk terus. Saya rasa bukan tahap wali-wali, boleh lah. Jadi kita, Allah bagi rezeki pejabat awam misalnya, time PKP, gaji jalan, work from home, tak ada masalah. Ada orang meniaga kecil-kecilan, terjejas, tak boleh keluar, tak boleh pergi menari, tak boleh pergi noreh macam-macam. Terjejas mereka. Tapi dia susah, kita kena tolong. Sebab rezeki Allah yang nak beri pada dia melalui kita. Jadi bila kita tak beri, Allah marah. Bila kita beri, oh ini bagus. Sebab dia tolong bagi pihak aku. Kerana tuan-tuan, harta kita tak ada 100% milik kita. No such thing. Harta kita 20.5% tetap milik orang lain. Kalau ikut ukuran zakat dan sebagainya lagi, tetap akan ada milik orang lain. Jadi berikanlah, menggembirakan orang. Sebab itu Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa amalan yang kalau saya buat Allah akan cinta kepada saya? Qiyamul lail, khatam Quran, pergi Mekah, buat haji, buat umrah. Kata Nabi, dah. Wa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla sururun yudkhiluhu 'ala muslim. Amalan yang paling Allah Ta'ala sayang sekali adalah engkau menggembirakan hati orang. Menggembirakan. Sebab itu tuan-tuan boleh perasan, ada juga artis yang walaupun kita tengok cara hidup ni tak adalah macam ulama kan, mati di Mekah, mati malam Jumaat. Ada apa sebab? Hidup dia menggembirakan kita dengan hasil seni dia. Kalau dia pelawak lah, kalau dia pelakon lah. Selama mana tak buat kerja tak senonoh, okey. Ramai yang kita tengok, ada seorang pelakon tu dulu, saya tak ingat namanya, dia pelakon banyak filem-filem dulu, meninggal di Masjidil Haram depan Kaabah, tengah genting tasbih. Bayangkanlah,
Kita yang ustaz berpuluh kili ni pun belum tentu mati di Mekah. Belum tentu. Mutawif pun belum tentu mati di Mekah. Jemaah pula mati di Mekah. Tak kepelik nama itu. Ini rezeki. Sebab itu amalan yang paling Allah cinta kau gembirakan orang. Sahabat tanya, macam mana saya nak gembirakan orang ya Rasulullah? Senang saja. Yakshifu anhu kurbatan atau yuqda anhu dainan atau tatrudu anhu jaw'an. Mudah saja. Pertama, engkau hilangkan kesusahan dia. Yang kedua, engkau tolong bayarkan hutang. Oh, dia yang paling syok sekali ya. Yang ketiga, engkau hilangkan kelaparan dia. 3 perkara ni kalau kita boleh buat, Allah cinta kepada kita. Tapi bukanlah senang nak menghilangkan kesusahan orang. Kita pun tak berapa nak senang juga. Tak apalah, kita tolong setakat mampu. Dan Nabi pernah sebut, wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabba ilayya min at-takifa fi hadzal masjid, yakni al-masjid di Madinah syahran. Akulah kalau diberi pilihan nak iktikaf masjid ke nak keluar tolong orang, aku akan pilih keluar tolong orang. Kerana kata Nabi, keluar tolong orang itu lebih aku suka daripada iktikaf dalam Masjid Nabawi ni selama sebulan. Bukan kita petikai orang pergi iktikaf masjid 40 hari ke 4 bulan teruskan. Itu cara dia mencari bahagia masing-masing. Tapi rakan-rakan kita yang turun padang cari orang susah, squat cakna lah squat itu, ini juga Allah suka amalan ini. Cari orang susah, pergi ke ceruk-ceruk cari. Bukan senang tuan-tuan nak dapatkan orang yang sanggup nak mencari orang susah untuk kita bantu. Saya tengok peluang yang terdekat yang kita boleh bantu adalah anak-anak kita nak meneruskan pengajian. Yang ini dia orang result baru keluar 2 hari. Tarikh tutup kebanyakan beasiswa dan pinjaman begitu dekat. Minggu depan. Bayangkanlah orang duduk di kampung nak online itu. Sebab semua permohonan dia nak kena attachment pakai ni. Kita bimbang ada anak-anak kita yang SPM bagus, straight A apa semua, tak dapat scholarship, beasiswa ataupun pinjaman. Bukan kerana tak layak, tapi sistem. Sebab deadline dia begitu dekat minggu depan. Ada yang deadline setengah GNC dah habis dah pun. Dah habis dah dia punya tempoh bulan Mei hari itu. Jadi ada yang layak untuk belajar, akhirnya tak dapat. Ini peluang kita lah tuan-tuan untuk membantu. Budak-budak belajar ni, manfaat menolong dia orang belajar besar pahala dia. Ada satu kisah dalam Duratul Nasir, dia nak bagi semangat tuan-tuan yang masih fikir aku nak sedekah apa ke masjid dah lawa dah apa lagi aku nak sedekah. Sedekah satu lagi, sedekah budak belajar. Dalam kitab Duratul Nasir ada diceritakan ada 2 orang lelaki dia bergaduh depan pintu syurga. Berebut nak menentukan siapa paling layak langkah masuk dulu. Sebab siapa yang boleh langkah masuk pintu syurga lebih awal dari orang lain, ini bererti orang ini kedudukannya tinggi. Jadi masing-masing kata, aku dululah, sangka akulah. Dia bukanlah bergaduh nak menentukan siapa nak langkah aja. Allah pun titah malaikat, settlekan. Datang malaikat tanya, ni apa habis bising? Tuan, dalam ramai-ramai ni saya paling cepat patutnya masuk. Malaikat tanya, ente tahu macam mana ente lebih awal? Saya dulu tuan haji mabrur. Saya haji mabrur. Saya bukan ikut package, saya ikut muasasah. Susah pun haji saya ikut, bukan main package tidur atas tilam. Bukanlah haji package tak mabrur, tidak. Mana dia susah tidur atas padang pasir, susah 45 hari duduk sana. Campur dengan delay lagi. Saya haji susah. Saya sabar, saya redha. Saya buat ibadat, saya jaga niat, saya tak mengumpat tabung haji. Itu syarat utama mabrur, tidak mengata tabung haji. Tuan-tuan jangan ingat, jangan lupa tu. Ni saya mengata tabung haji, ingat tabung haji tu kerajaan enggak. Agensi kerajaan je yang menguruskan. Kita dia bukan boleh buat putusan yang melibatkan dasar negara Saudi. Dia punya permohonan macam-macam jemaah kadang-kadang. Mengata tabung haji. Dia pun kata, saya tak mengata, saya tak apa. Jadi sehari ni saya dah confirm dapat haji mabrur, saya nak tuntut. Saya nak tuntut balik. Kemudian ketika itu malaikat pun tanya, beginilah Pak Haji. Pak Haji dulu dapat haji mabrur sebab Pak Haji pergi kursus kan. Ya 17 siri, saya tak konten pun tabung haji buat. Jadi mungkin Pak Haji dapat semangat hasil daripada guru untuk mengajar penceramah tabung haji tu.
Jadi beginilah, boleh kita bagi ceramah Tabung Haji itu dulu masuk. Sebab dia bersungguh-sungguh bagi semangat, baru Pak Haji dapat. Pak Haji tu fikir-fikir, okeylah. Bolehlah bagi ustaz tu dulu masuk. Okey, settle. Panggil pula yang kedua. Kau ni apa gaduh-gaduh orang tua ni? Tuan, saya dulu mati syahid fisabilillah. Patutnya lah ramai ni saya yang layak masuk dulu. Saya bersimbah darah ni berjuang ni. Kamu tahu di mana orang mati syahid lebih cepat masuk syurga? Oh, dulu saya dengar ceramah di masjid ni sebut fadilat amalan kita antara berjihad. Saya berjihad, saya berlawan dengan pergi sampai ke orang hiyar tu berlawan. Saya tak hantar bantuan, saya berlawan tentera Burma mati ketika. Jadi hari ni saya nak tuntutlah saya punya ni. Kata mereka ginilah, kamu jadi semangat sampai pergi berjuang tu sebab kamu dengar ceramah kan? Iyalah dengar ceramah dalam YouTube. Kita bagi ustaz YouTube tu dulu masuk boleh atau tidak? Kalau tak kena dia, kamu tak tahu fadilat mati syahid. Ya tak ya juga. Okeylah, saya kompromi, bagilah. Ringkas cerita banyaklah amalan-amalan itu. Akhirnya malaikat pun panggil. Mana dia para ulama, asatizah, tutup guru yang dulu berjuang berhabis-habisan untuk nak mengajak manusia balik ke bakal jalan, silakan masuk ke syurga lebih cepat daripada orang lain. Kebetulan para ulama, para agamawan ni semua orang yang tawaduk, orang yang tahu diri. Dia kata, Tuan, wahai Tuan malaikat, kami akui kerana usaha kami ramai orang jadi baik. Tapi kami kena mengaku juga hari ini kami jadi alim kerana dulu ada orang yang sponsor kami belajar. Kami takkan dapat ilmu belajar sampai ke Timur Tengah kalau kami tak ada duit. Kami dulu belajar duduk di kampung, duduk di sekolah, tapi ada orang dia bantu sekolah kami, bayarkan elektrik, bayarkan yuran, bagi makan di kantin, macam-macam. Kemudian kami dapat sambung ke Mesir pula, dapat pula tiket. Ada orang pula sponsor, ada majlis agama, ada yang berhormat bagi, orang ni bagi, beg pun dia bagi. Kami relax kan, duit poket lagi bagi. Kami belajar di Mesir, rumah pun tak ada pula rumah kerajaan negeri buatlah rumah Melaka lah. Itu sumbangan tuan-tuan juga daripada wakaf dan sebagainya kan. Kami duduklah bayarlah 50 pound Egypt ni sebulan, RM50 sebulan bayar sewa. Duduk dalam bandaraya Cairo tu RM50 sebulan. Makan pun ada, pergi belajar pun okey. 4 tahun kami belajar, kemudian balik dapat pula kerja di masjid, jadi imam berbagai-bagai. Jadi kami ni jadi begini kerana ada orang yang membantu kami. Maka berkata mereka, mana dia dulu dermawan-dermawan, hartawan-hartawan yang banyak membantu anak-anak ni belajar sampai jadi orang alim ni, masuk kamu ke surga lebih cepat pada orang lain. Rupanya orang yang bersedekah lagi cepat masuk surga berbanding orang haji mabrur, berbanding orang mati syahid. Don't play. Tuan-tuan ingat orang kaya-kaya ini semua muka neraka pula ni. Tuan-tuan jangan cakap macam tu. Dia tanggung budak belajar berapa ramai. Dan budak-budak tu pula besar jadi hafiz, jadi imam, jadi mufti pun ada. Itu dia panggil pahala berganda. Dia panggil multiplier effects. Dia sponsor satu orang itu belajar, ilmunya kekal. Ini yang dipanggil wakaf ilmu.